Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan masuk topik 11 iaitu pengenalan set. Awak akan jumpa set dalam tingkatan 1 dan juga tingkatan 4. Untuk tingkatan 1 kita hanya mengenal set, itu basic saja macam universal set, elemen dan juga bukan elemen. Ada lagi lah. Nanti kita akan masuk satu per satu. Kita pergi kepada slide seterusnya. Apakah set? Apa makna set? Set adalah himpunan objek ataupun unsur yang mempunyai ciri yang sama. Contoh cikgu bagi kat sini adalah set buah-buahan. Kita tahu buah-buahan ada banyak jenis. Kita tahu banyak jenis buah-buahan. So set buah-buahan. Contoh dekat sini cikgu bagi pisang, buah pear, buah tomato, buah strawberry dan juga mangga. Buah-buahan yang dalam gambar ni kita panggil sebagai unsur untuk set buah-buahan. Bermakna set buah-buahan ni adalah yang main, yang besar. Dalam tu jenis-jenis buah tu kita panggil sebagai unsur. Contoh lain adalah binatang. Kita tahu binatang ada banyak dekat dunia. Contoh yang cikgu bagi kat sini, ada contoh dalam gambar ni lah, kita ada gajah, kita ada singa, kita ada jiraf. Binatang yang dalam gambar ni kita panggil sebagai unsur bagi binatang. Maknanya jenis-jenis binatang tu kita panggil sebagai unsur. Main dia binatang itu adalah set. Contoh lain, cikgu bagi kelas 1 merah. Kelas 1 merah kita panggil sebagai set sebab dia besar. 1 merah adalah set. Belajar di dalam 1 merah kita panggil sebagai unsur. Clear. Kita pergi kepada contoh. Kita pergi kepada simbol dulu sebelum pergi contoh. Ini adalah simbol untuk unsur. Unsur dalam suatu set kita boleh guna juga sebagai, kita boleh guna simbol juga. Simbol dia macam huruf E ni. Kita panggil sebagai epsilon. Simbol ni bermakna untuk unsur. Kalau dia bukan unsur, kita buat simbol unsur juga and then kita cross. Bermakna ini bukan unsur, yang atas ni adalah unsur. Contoh dia macam mana? Cikgu bagi ayat, cikgu bagi situasi kat sini. Contoh A. Set A ialah buah-buahan tempatan di Malaysia. Set A adalah buah-buahan tempatan di Malaysia. Kita tahu banyak buah-buahan tempatan kat Malaysia ni. Tapi cikgu bagi dekat sini satu, durian ialah buah-buahan tempatan. Bermakna durian ialah unsur bagi set A. Macam mana kita nak tulis dalam bentuk simbol? Durian, pakai simbol unsur. Durian adalah unsur bagi set A. Kenapa? Sebab durian adalah buah-buahan tempatan. Bermakna durian adalah unsur bagi set A. Contoh lain, apple bukan buah-buahan tempatan. Bermakna apple bukan unsur bagi set A. Macam mana kita nak tulis bukan unsur? Apple, awak guna simbol ni, macam unsur tapi awak cross. Bermakna apple bukan unsur bagi set A. Kita tengok contoh lain. Complete each of the following by using the symbol, element or not element. Ataupun bahasa Melayu dia, kita completekan contoh dekat sini menggunakan simbol unsur ataupun bukan unsur. Yang pertama, set C. Dalam set C, kita ada unsur, dia adalah 2, 4, 6, 8, 10. Bermakna 2, 4, 6, 8, 10 ni adalah unsur bagi set C. 4, kotak kosong C. 4 ni unsur untuk C ke tak? Kita ada 4 kat sini, bermakna ya. Bermakna 4, unsur bagi set C. Kita tengok seka Roman 3. 3 ada tak dalam ni? Tak ada. So kalau tak ada, bermakna 3 bukan unsur bagi set C. Next, kita pergi kepada contoh di bawah ni. P ialah gandaan 3. Apa itu gandaan 3? Gandaan 3 tu bermakna sifir 3 lah. 3, 6, 9, 12. Itu adalah gandaan bagi 3. Kita tengok untuk A dulu. 6, kotak kosong P. Maknanya awak kena refer pada P lah. 6, unsur bagi P ataupun tidak.
Okey, 6 ada tak dalam gandaan 3? Ada. Okey, bermakna 6 adalah unsur bagi P. Kita tengok pada B. 6 kotak kosong Q. Okey, maknanya kita kena refer pada Q ni. Okey, dalam set Q kita ada 4, 8, 12, 16 dan 18. 6 ada tak dalam ni? Tak ada. Okey, bermakna 6 bukan unsur bagi Q. Next, kita bagi kepada C. 4 kotak kosong Q. Okey, maknanya refer pada Q. 4 ada tak dalam Q? Ada kat sini. Okey, bermakna jawapan dia adalah 4 unsur bagi Q. Okey, 4 adalah unsur bagi set Q. Next, kita tengok kepada D. Okey, D 9 kotak kosong P. Okey, refer pada P. Okey, 9 ada tak dalam keadaan 3? Ada. Maknanya 3, 6, 9. Okey, 9 unsur bagi P. Okey, macam mana kita nak tahu bilangan unsur pula? Tadi kita senaraikan unsur. Sekarang kita nak tahu bilangan unsur pula macam mana? Okey, bilangan unsur dalam set P ni contohlah set P dia boleh jadi macam jenis set A boleh, set Q ke, set R ke tak kisah. Tapi ni contoh dia cikgu bagi set P. Okey, bilangan unsur dalam set P boleh diwakilkan dengan tanda NP. Okey, N ni refer kepada bilangan unsur di dalam set P. Okey, wajib letak N. Okey, bila awak letak N bermakna kita nak bagi tahu tentang bilangan dia. Okey, nombor dia berapa. Okey, N, P. Okey, contoh dekat sini. Set P, okey, ni P ni adalah set. Okey, set P, unsur dia adalah A, B, C, D, E, F. So, awak kiralah A, B, C, D, E, F ni ada berapa? Kita ada 6. Okey, maknanya bilangan unsur dalam set P ialah 6. Cara nak tulis dia adalah 6 N, P sama dengan 6. Okey, itu adalah bilangan unsur. Contohnya satu merah. Okey, satu merah ada 24 orang. So, kita tulislah N, okey, bracket. Kita tulis macam ni, okey. Okey, so awak boleh tulis sebagai N, Okey, awak boleh tulis sebagai N, bracket N, 24. Okey, contohlah kalau bilangan pelajar kita 24, dia akan jadi macam ni lah. N, bracket M sama dengan 24. Okay, so kita pergi kepada contoh. Diberi P, okay, diberi P sama dengan huruf dalam perkataan wawasan. Okay, dalam perkataan wawasan. Okay, dan Q ialah nombor 2 digit yang hasil tambah digitnya sama dengan 7. Okay, so kita ada 2 set dekat sini. Set yang pertama, okay, set yang pertama adalah P. Set yang kedua adalah Q. Okay, set P adalah huruf dalam perkataan wawasan. Okay, set Q ialah nombor 2 digit yang hasil tambah digitnya sama dengan 7. Okay, sebelum kita nak cari bilangan dalam set P tu ada berapa, kita kena senaraikan dah dulu unsur dia ada berapa. Okay, so penyelesaian dia adalah, okay, P sama dengan, okay, unsur dalam set P ada berapa? Okay, W, A, S, N. Okay, unsur dia ada 4 saja. Bermakna yang sama kita jangan repeat. Kita jangan tulis W, A, tak boleh. Okay, yang sama kita tulis sekali sahaja. Okay, maknanya unsur dalam set P adalah W, A, S dan juga N. So bilangan di sini ada 4 bermakna NP sama dengan 4. Okay, yang sama jangan tulis balik. Okay, ingat yang pertama senaraikan dulu. Okay, yang pertama first step. Okay, first step kat sini. Okay, senaraikan unsur dahulu. Okay, kita senaraikan unsur. Yang kedua, baru kita tulis bilangan dia ada berapa. Next, kita tengok kepada bilangan Q. Okay, bilangan Q ada berapa ni? Kita nak tahu ni. So bilangan Q kat sini.
Okey, bermakna Q kita adalah nombor 2 digit yang hasil tambah digitnya sama dengan 7. Nombor 2 digit. Awak senaraikanlah nombor 2 digit bila kita tambah jadi 7. Okey, bermakna 16. 1 tambah 6 dapat 7. 2 tambah 5, 7. Okey, bermakna 16, 25, 34, 43, 52, 61 dan 70. Okey, bilangan unsur dalam set Q ada 7. Kita tulis N. Okay, NQ sama dengan 7. Okay, ingat yang pertama macam mana nak tahu bilangan? Mesti senarakan unsur dahulu, lepas tu baru tentukan bilangan dia ada berapa. Okay, next. Kita pergi kepada cara nak tulis set. Okay, cara nak tulis set macam mana? Okay, menghuraikan suatu set dengan menggunakan perihalan, okay, penyenaraian dan tanda-tanda pembina set. Okay, sekejap. Cikgu padam kat sini. Okey, dalam set kita ada 3 jenis cara macam mana nak tulis dia, nak tulis set tu. Okey, mula-mula kita buat dalam perihalan. Perihalan tu maknanya kita bagi dalam bentuk definasi. Definasi set dinyatakan dalam bentuk ayat. Nanti kita tengok contoh. Okey, penyenaraian bermakna kita senaraikan semua unsur menggunakan tata tanda. Okey, ini set notation. Dan satu lagi adalah pembina set. Pembina set nyatakan keadaan atau definisi satu set menggunakan tata tanda. Okay, kita tengok satu-satu dulu. Okay, contoh dia adalah, okay, kita tengok kat sini. Dia bagi situasi kat sini, menulis warna jalur gemilang dalam set A. Okay, maknanya warna dalam jalur gemilang ni kena wakilkan dengan set A. Jangan pergi buat set B ke, set C ke, tak boleh. Okay, sebab dia dah bagi syarat dia dalam set A. Kita tengok dulu. Set kita dah tahu kita boleh tulis dalam 3 cara. Yang pertama adalah perihalan. Okay, kalau perihalan maknanya kita bagi dalam bentuk ayat. Okay, bermakna A, okay, kita tulis macam ni. A ialah set yang terdiri daripada warna jalur gemilang. Okay, itu adalah A. Kita patah balik tadi, kita tengok. Okay, maknanya dia beritahu sini. Definisi set dinyatakan dalam bentuk ayat. Okay, dah kita nyata dalam bentuk ayat. A ialah set yang terdiri daripada warna jalur gemilang. Okay, itu adalah dalam bentuk perihalan. Kalau dalam bentuk penyenaraian, kita senaraikan, bermakna menyenaraikan semua unsur. Okay, semua unsur menggunakan tata tanda. Okay, unsur bagi jalur gemilang. Okay, berapa warna dalam jalur gemilang? Kita ada 4. Okay, bermakna set A sama dengan, okay, buka set notation ni. Okay, buka bracket, warna merah, putih, biru dan kuning. Okay, ini adalah dalam bentuk penyenaraian. Last sekali adalah pembina set. Okay, dalam pembina set, kita nyatakan keadaan dia atau definisi satu set menggunakan tata tanda. Contoh dia, okay, untuk pembina set, dia mesti ada X, nisbah X ni. X ni refer kepada warna. Okay, X ni refer kepada warna dia. So, set A sama dengan, okay, buka bracket, letak X nisbah X ni dulu, ialah warna dalam jalur gemilang. Okay, X ni adalah refer kepada warna. Okay, maknanya warna dia ada berapa? Okay, X nisbah X ialah warna jalur gemilang. So, ingat dekat sini, perihalan dalam bentuk ayat, penyenaraian dalam senaraikan unsur dia, pembina set, dia sama lebih kurang macam perihalan, cuma beza dia, dia tak adalah buat ayat yang full. Maknanya kita tulis set A sama dengan A nisbah X nisbah X ialah warna dalam jalur gemilang. Okey, contoh. Kita tengok kepada soalan. Huraikan setiap yang berikut dalam set dengan menggunakan perihalan, penyenaraian dan tanda-tanda pembina set. Okay, so dia bagi soalan A. Huruf dalam perkataan Malaysia. Okay, huruf dalam perkataan Malaysia. So macam mana kita nak buat dalam bentuk perihalan, penyenaraian dan juga tanda-tanda pembina set. Okay, kita tengok satu persatu. Okay, katakan set yang diwakili ialah P. Okay, bermakna untuk A ni, kita wakilkanlah set dia ialah set P. Awak nak tak suka P, letaklah set A ke B ke tak kisah. Okay, maknanya set P ni apa?
Set P ni adalah huruf dalam perkataan Malaysia. Okay, dalam bentuk perihalan, cara nak tulis dia ialah P ialah set yang terdiri daripada huruf dalam perkataan Malaysia. Macam tu je. Okay, dia dah bagi clue kat atas ni, perkataan Malaysia. Okay, awak tulis balik bentuk ayat. P ialah set yang terdiri daripada huruf dalam perkataan Malaysia. Okay, ni huruf dalam perkataan Malaysia ni salin balik turun kat bawah. Okay, ni sekejap. Mana dia? Okay, ayat ni, okay, turun balik kat bawah ni. Salin je. Okay. Next, kita pergi kepada penyenaraian. Okay, penyenaraian maknanya senaraikan unsur dalam perkataan Malaysia ni. Ingat, bila nak senaraikan unsur yang sama, tak payah tulis dua kali. Okay, maknanya P sama dengan M-A-L-Y-S-I. Okay, A jangan tulis dua kali, satu kali je. Itu adalah unsur. Next adalah tanda pembina set. Okay, pembina set ingat dia mesti ada nisbah. Okay, maknanya set P sama dengan X nisbah X ialah huruf dalam perkataan Malaysia. Okay, ni sama. Kalau awak perasan, okay. Okay, ni akan sama dengan yang atas ni. Tu je beza dia. Okay, beza dia kat depan ni je. P ialah set yang terdiri daripada. Okay, kalau dalam tanda pembina set, kita guna bentuk nisbah. So, X nisbah X ialah huruf dalam perkataan Malaysia. Kita pergi kepada contoh B pula. Nombor ganjil yang kurang daripada 20. Okay, yang kurang daripada 20. So, kita senaraikan dulu nombor ganjil yang kurang daripada 20. Okay, katakan set yang diwakili ialah Q. Okay, kita boleh nama lain pula, jangan letak nama sama. Okay, perihalan dia adalah dalam bentuk ayat. Okay, dalam bentuk ayat. Q ialah set nombor ganjil yang kurang daripada 20. Kalau dalam penyenaraian, kita senaraikanlah unsur bagi Q iaitu nombor ganjil yang kurang daripada 20. Okay, bermakna kita start dengan nombor 1. Nombor ganjil adalah nombor 1. Okay, 1, 3, 5, 7, 9, okay, 11, 13, 15, 17 dan juga 20. Okay, ini adalah unsur bagi set Q. Okay, last adalah tanda pembina set. Okay, tanda pembina set bermakna dia akan jadi Q sama dengan X nisbah X ialah nombor ganjil dan X ialah nombor ganjil kurang daripada 20. Okay, so ni betulkan salah kat sini pula. Nombor ganjil yang kurang daripada 20. Okey, maknanya X, okey. Kat sini X ialah nombor ganjil yang kurang daripada 20. Okey.